Baru-baru ini, Bank Dunia mencadangkan kepada KWSP agar meningkatkan umur untuk pengeluaran KWSP daripada umur 55 tahun hingga umur 65 tahun. Rata-rata, masyarakat kita mengatakan idea ini mengarut. Mujur Alhamdulillah, KWSP telah mengeluarkan satu kenyataan yang bahawa mereka tidak akan menaikkan umur daripada 55 hingga 65 tahun. Persoalannya, mengapa Bank Dunia mencadangkan kepada KWSP agar meningkatkan umur pengeluaran daripada 55 hingga 65? Anda bersama saya, Hanif Yahya, untuk mengupas topik ini pada video kali ini. Oh ya, kalau korang tak nak terlepas video keuangan daripada saya yang akan saya update pada setiap minggu, boleh tekan butang subscribe dan aktifkan butang loceng di sebelahnya. Mengikut data daripada World Bank, jangka hayat rakyat Malaysia pada tahun 1960 adalah pada sekitar umur 60 tahun dan ia terus meningkat tahun demi tahun dan pada tahun 2018, jangka hayat rakyat Malaysia adalah pada usia 75 tahun. Ini bermakna dulu ketika kita pencen pada umur 55 tahun, kita dijangka hidup sekitar 5 tahun sebelum kita meninggal dunia. Tetapi kini, apabila kita pencen pada umur 55 tahun, kita hidup sekitar 20 tahun pada tempoh perasaan sebelum kita meninggal dunia. Ini kerana perkembangan teknologi kesihatan sekarang membolehkan kita hidup lebih lama. Tetapi kita kena ingat, kita memerlukan duit untuk hidup selama 20 tahun ini. Apatah lagi, pada waktu itu kita tidak bekerja dan kita tidak mendapat pendapatan. Persoalannya, berapa banyak duit yang kita perlukan di dalam dana persaraan kita untuk kita melalui fasa 20 tahun ni? Katakanlah umur saya sekarang 30 tahun dan saya perlukan sekitar RM5,000 sekiranya hari ini saya nak bersara. Dan kita kena ingat RM5,000 sekarang tak sama dengan RM5,000 ketika usia saya 55 tahun nanti. Sebab berlakunya inflasi. Katakanlah inflasi di Malaysia adalah 4% setahun. Ini bermakna RM5,000 ketika umur saya 30 tahun bersamaan RM13,300 ketika umur saya 55 tahun. Ini menjadikan saya perlukan RM160,000 setahun ketika umur saya 55 tahun untuk saya melalui fasa persaraan pada waktu itu. Ini menjadikan saya memerlukan sekitar 4.8 juta sepanjang tempoh 20 tahun persaraan saya. Persoalannya, adakah kita ada 4.8 juta? Sebab itu, kerajaan menyediakan KWSP. Ia adalah sebagai satu tempat untuk menyediakan dana persaraan untuk kita. Malangnya, mengikut fakta, berdasarkan pernyataan rasmi yang diberikan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah ketika sidang Parlimen pada 30 Julai 2018 menyatakan bahawa 68% daripada pecahan KWSP berumur 54 tahun dan ke bawah hanya mempunyai kurang daripada RM50,000. Kelompok 20% terbawah pecahan KWSP mempunyai simpanan purata sebanyak RM6,909. Daripada 32 juta rakyat Malaysia, hanya 69% dalam umur bekerja, iaitu di antara 15 tahun hingga 65 tahun. Hanya 48% daripada golongan ini mempunyai akaun KWSP yang aktif. Dan 70% pencarum yang mengeluarkan simpanan pada umur 55 tahun menghabiskannya dalam masa kurang dari tempoh 10 tahun. Jadi ini adalah satu perkara yang membimbangkan. Sebab itu, saya yakin ini adalah salah satu sebab mengapa Bank Dunia mencadangkan agar umur pengeluaran KWSP ditingkatkan daripada umur 55 tahun hingga umur 65 tahun. Aduh, macam mana nak atasi masalah ni? Relax bro, benda ni boleh diatasi. Pertama, rancang keuangan dari mula dapat gaji yang pertama. Kedua, elakkan membuat hutang yang besar ataupun hutang yang tidak perlu. Kalau boleh, kita kena pastikan komitmen hutang bulanan kita kurang daripada 35% daripada gaji kita. Ketiga, jumpalah dengan licensed financial planner atau perancang keuangan berlesen untuk mereka buatkan satu financial blueprint ataupun roadmap untuk keuangan korang. Dari situ,
korang akan tahu berapa banyak duit yang korang perlukan untuk dana persaraan nanti, dekat mana nak labur supaya korang dapat menyediakan dana pelaburan tersebut, dan korang dapat juga lihat berapa amount perlindungan takaful yang korang perlukan dan apa plan yang terbaik untuk korang. Jadi, mula daripada sekarang untuk atasi masalah ini. Antara kesilapan yang biasa orang buat adalah menganggap semua ejen unit trust ataupun ejen takaful adalah financial planner. Sebenarnya, bukan semua ejen unit trust ataupun ejen takaful adalah seorang financial planner. Jadi, macam mana kita nak pastikan adalah kita berurusan dengan seorang financial planner. Ingat, nak buat financial blueprint ataupun financial roadmap mesti dengan financial planner. Okey, hari ini saya akan ajar. Pertama sekali, korang boleh Google CMSRL check. Kemudian korang pilih Electronic Licensing Application. Ini adalah salah satu sistem yang dibuat oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kemudian korang boleh type nama. Ataupun nombor IC. Okey. Dan korang tekan search. Kalau seorang itu dia berlesen, nama dia akan keluar. Dan dekat sini adalah nama dia. Ini adalah activity licensing yang dia boleh buat, which is kalau financial planning adalah financial planning. And then dekat sini korang boleh lihat dia punya status dia sama ada dia masih lagi valid ataupun sudah tamat. Okay, bye-bye. Jumpa lagi pada minggu hadapan.